Hari ini menjadi sejarah kerana penjualan arak dah dibenarkan di Arab Saudi. Setelah pemimpin sebelum ini, mereka menyekat dan menjaga negara yang terdapat di dalamnya tanah suci umat Islam. Adakah bangsa Arab ini sedikit demi sedikit akan kembali kepada jahiliyah? Kita akan share dalam video kali ini. Jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang tengah tengok video ini, apa khabar? Saya doakan semoga diberikan kesihatan yang baik dan Allah berikan kecukupan. Sahabat semua, hari ini kita nak bahas mengenai negara Arab Saudi. Boleh dikatakan negara yang menjadi tumpuan umat Islam seluruh dunia, disebabkan negara tersebut menjaga dua tanah suci umat Islam, iaitu Mekah, kiblat kita, juga tempat kita menunaikan haji, rukun Islam yang kelima, dan Madinah pula terdapat di sana makam baginda Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Dan bagi kita umat Islam secara asasnya memberi harapan yang tinggi kepada mereka yang menjaga kedua tanah suci ini, pasti akan memelihara negara tersebut daripada setiap perkara yang boleh merosakkan ataupun mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukanlah dengki kepada negara tersebut, cumanya kita mengambil perhatian. Sebelum kita bercerita lebih jauh, kita kena tahu dahulu sedikit sejarah dan siapa yang memerintah Arab Saudi. Untuk pengetahuan sahabat semua, Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Said ini adalah antara generasi yang melakukan penaklukan di Jazirah Arab, yang mana sebelum ini dikuasai oleh Bani Ar-Rashidih yang bersekutu di bawah Ottoman Empire ataupun Khilafah Utsmaniyah. Sehinggalah Raja Abdul Aziz ni menguasai Jazirah Arab selepas kejatuhan Khilafah Utsmaniyah ataupun Ottoman Empire secara rasmi pada tahun 1924, dan Raja Abdul Aziz ini mendirikan kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932 secara rasmi dan menjadi raja pertama bagi negara Arab Saudi ataupun Amir, iaitu ketua pemerintah Bumi Najd yang sekarang ini dipanggil sebagai Riyadh. Maka Bumi Najd ini diperintah oleh keturunan Saud, iaitu Raja Abdul Aziz, pendiri Arab Saudi. Boleh dikatakan sosok yang hebat disebabkan penguasaan dan juga Allah berikan kelebihan kepadanya dan keturunannya yang menjaga tanah suci umat Islam, iaitu Mekah dan juga Madinah. Sahabat semua, antara kelebihan Raja Saud ini juga ialah dia memiliki banyak isteri, yang mana sekitar 22 orang isteri dan hampir 100 orang anaknya. Subhanallah. Sebelum kita bercerita panjang, kita ketahui dulu turutan raja yang memerintah Arab Saudi juga menjaga tanah suci umat Islam daripada awal sampailah sekarang. Raja yang pertama ialah Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Said daripada tahun 1923 hinggalah kepada 1953. Dia adalah pendiri dan juga pencetus terbentuknya negara Arab Saudi. Raja yang kedua ialah Saud bin Abdul Aziz, anak sulung Raja Abdul Aziz, yang mana ia memerintah Arab Saudi sekitar 1953 sehinggalah pada 1964. Yang ketiga ialah Faisal bin Abdul Aziz, anak ketiga daripada ibu yang berbeza. Ia memerintah daripada 1964 sehinggalah kepada 1975. Yang keempat adalah Khalid bin Abdul Aziz, anak yang kelima, dan ia memerintah Arab Saudi pada tahun 1975 sehingga 1982. Yang kelima ialah Fahd Abdul Aziz, anak yang ke-8. Ia memerintah Arab Saudi pada tahun 1982 sehingga pada tahun 2005. Yang keenam ialah Abdullah bin Abdul Aziz, anak yang ke-10. Ia memerintah Arab Saudi pada tahun 2005 sehingga pada tahun 2015. Yang terakhir ialah Salman bin Abdul Aziz, anak yang ke-25. Ia memerintah Arab Saudi pada tahun 2015 sehinggalah 2024 sekarang ini, yang mana anaknya adalah menjadi Perdana Menteri, iaitu Muhammad bin Salman. Untuk pengetahuan sahabat semua, dulu kawasan Hijaz adalah Mekah dan Madinah dan ke atas sedikit, dan wilayah Najd pula adalah satu kawasan yang besar, termasuklah di dalamnya negara UAE, Qatar, Kuwait, Oman dan Bahrain. Dan boleh dikatakan tanah Najd ini adalah sangat kaya dengan minyak. Sampailah sekarang kekayaan mereka tidak lagi habis dengan dilimpahkan minyak di Arab Saudi, UAE, Qatar dan negara-negara lain. Kita boleh lihat sendiri hari ini negara-negara tersebut kekayaan mereka bukan biasa-biasa. Negara terkaya adalah mereka, bangunan tertinggi di dunia adalah mereka, dan segala kemewahan terdapat di sana. Sehinggalah yang terbaru ini mereka temui pula lombong emas luas sepanjang 100 km. Limpah ruah kekayaan di Bumi Najd ini. Tetapi tanah ini tidak didoakan oleh Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah doakan hanyalah Syam dan juga Yaman. Untuk pengetahuan semua, Syam ini termasuklah daripada Syria, Jordan, Palestin dan Lubnan, yang mana dahulu kawasan tersebut adalah Syam, tetapi dipecahkan dan menjadi negara-negara yang kecil. Dan daripada semua kawasan itu hanya dua kawasan sahaja yang didoakan oleh Rasulullah, iaitu Bumi Syam dan juga Bumi Yaman. Sebagaimana Rasulullah SAW
berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina, yang bermaksud, ya Allah limpahkanlah keberkatan kepada kami, kepada wilayah Syam kami, ya Allah limpahkanlah keberkatan untuk Yaman kami. Jadinya pada ketika itu sahabat bertanya, bagaimana dengan Najd kami ya Rasulullah? Dan Rasulullah berdoa lagi, ya Allah limpahkanlah keberkatan kepada kami, kepada wilayah Syam kami, ya Allah limpahkanlah keberkatan untuk Yaman kami. Sahabat bertanya lagi, Najd bagaimana ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, di sana akan banyak terjadi gempa bumi dan fitnah, dan di sana akan timbulnya tanduk syaitan. Hari ini sabda Rasulullah SAW dah pun terbukti. Negara Najd daripada Riyadh sehinggalah ke UAE penuh dengan fitnah, maksiat, pesta dan pelbagai lagi perkara-perkara yang bercanggah dengan Islam. Dan hiburan dah dinormalisasikan di sana. Kita sendiri dah saksikan sekarang. Sedangkan perkara itu 1400 lebih tahun dahulu Nabi SAW mendoakan perkara tersebut. Sahabat semua, umum kita ketahui sejak pemerintahan Muhammad bin Salman ni yang menjadi Perdana Menteri pada tahun 2015, maka banyaklah perubahan yang dia lakukan dari tahun ke tahun. Sedangkan ia baru menjadi putra mahkota, belum lagi menjadi raja yang ke-8. Dan antara yang dia dah lakukan ialah pembangunan yang tidak berhenti-henti, dibina tidak cukup dengan delain, dimukab, ditambah lagi pembinaan demi pembinaan. Dan perubahan yang dilakukan oleh MBS ini bukan sahaja kepada pembangunan yang cuba untuk mengalahkan Eropah, sebab dia nak Arab Saudi ini melebihi Eropah dengan maksud Timur Tengah Eropah yang baru. إن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. Tetapi perubahan juga dilakukan dalam kehidupan seharian orang Islam di negara yang terdapat tanah suci bagi umat Islam itu, dengan suburnya konsert di pelbagai tempat yang ianya dilakukan tahun demi tahun, dan ia sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh raja-raja sebelum ini, dari pada raja pertama sehinggalah kepada raja ke-6. Tetapi ianya dimulakan oleh MBS juga. Hampirnya semua artis-artis yang terkenal dekat Eropah, dekat Barat dah sampai ke Arab Saudi membuat konsert mereka. Dulunya tanah Arab yang penuh dengan majlis-majlis ilmu dan Al-Quran, kini penuh pula dengan konsert dengan terjoget-joget tanpa mengira ada apa yang tidak sepatutnya. Now Saudi Arabia too much changes. What is your comment about these changes? Actually, I'm living my life here. I love all the changes that happen here because just 2 years we start to live our lives. It's After that it was very boring. Tidak cukup dengan itu, mereka juga dah menyambut apa yang tidak boleh disambut oleh orang Islam. Sebagai contoh Halloween. Bahkan beberapa undang-undang dah mula dilonggarkan. Wanita dah dibolehkan untuk tidak bertudung. Perkara ini kita boleh saksikan sendiri di konsert dan tempat-tempat umum. Bukan setakat itu sahaja, juga Arab Saudi membuka tempat yang dilaknat, iaitu Al-Ula, untuk dijadikan tempat pelancongan, dan konsert juga dilakukan di sana. Ini semuanya demi membantu ekonomi negara. Dan yang terbaru saya perasan ialah munculnya entiti yang kurang ajar, kurang adab di tempat suci, khususnya di Masjid Nabawi. Orang kafir dah boleh masuk ke Masjid Nabawi dengan berpakaian yang tidak sopan, yang mana sebenarnya sebelum ini non-Muslim tidak dibenarkan ke Madinah, walaupun berkembangnya teknologi pada tahun 2010 sehingga kepada tahun 2020. Kita tidak lagi nampak non-Muslim masuk ke Madinah dan viral. Tetapi pada tahun 2021, peraturan ini telah pun dilonggarkan oleh Muhammad bin Salman. Jadinya di luar musim haji, pelancong bukan Islam kini boleh masuk dah ke Madinah dengan peraturan berpakaian sopan dan hanya menuju ke pagar Masjid Nabawi sahaja dan mengambil gambar daripada luar. Adapun kemasukan ke dalam pagar Masjid Nabawi masih lagi dilarang bagi orang bukan Islam. Walau bagaimanapun, sehingga April pada tahun 2023, penguatkuasaan peraturan ini adalah longgar, dan ya, non-Muslim pun dah masuk ke dalam pagar Masjid Nabawi sekarang. Boleh dikatakan sesiapa sahaja dah boleh masuk kerana tidak ada pemeriksaan di pagar masjid. Yang terbaru pula hari ini ialah Arab Saudi dah mula membenarkan untuk menjual arak, minuman alkohol dan segala minuman yang memabukkan. Dan dikatakan arak itu hanya untuk orang bukan Islam sahaja. Sedangkan orang di sana sendiri mengatakan mereka melihat penjualan arak pada tahun 2024 itu sebagai langkah pertama ke arah ketersediaan alkohol yang lebih luas lagi, yang akan memecahkan tembok larangan alkohol di Arab Saudi. Juga sebagai orang yang berfikir, mereka mengatakan alkohol hanya untuk bukan Islam. Tetapi bila kita tengok balik, populasi Muslim di Arab Saudi ialah 99% adalah yang beragama Islam. Kalau dalam artikel mereka letakkan sebagai 100% penduduk di sana Muslim. Jadinya apa keperluan untuk menjual arak? Untuk siapa? Pasti ia adalah permulaan untuk menormalisasikan perkara tersebut. Dan sebagai Muslim kita kena ingat, arak adalah permulaan kepada segala kejahatan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ijtanibul khamr fa innaha ummul khaba'ith.
yang bermaksud hendaklah kamu menjauhi arak kerana ia punca segala kejahatan dan kerosakan. Juga sesiapa sahaja yang berjual beli terkait dengan arak dilaknat oleh baginda Nabi SAW. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang bermaksud Rasulullah SAW melaknat 10 orang yang berkaitan dengan arak, yang memerah, yang meminta perah, yang minum, yang membawa, yang dibawa kepadanya, yang menuangkan arak, yang menjual, yang memakan hasil jualan arak, yang membeli dan yang dijual untuknya. Betapa tegasnya Rasulullah SAW bila berkaitan dengan arak. Jadi penjualan arak secara tidak langsung akan membabitkan orang Muslim yang lain kepada dosa meskipun mereka tidak meminumnya, dan ia yang jelas adalah haram. Satu persatu amalan jahiliyah dah dimulakan dilakukan di sana, dan seolah-olah mereka ingin mengembalikan apa yang dulu dilarang oleh baginda Nabi SAW. Kini mereka membenarkannya. Menjadi persoalan, dalam banyak-banyak ulama di sana, adakah tidak ada yang berani untuk menegur, untuk menasihati? Jawapannya ialah ada. Ada yang berani menegur pemerintah, iaitu Imam Masjidil Haram Syekh Saleh At-Tarib, tetapi dia dah pun dihukum dengan penjara 10 tahun. احذروا الحفلات الغنائية الكوميدية والسينمائية وإن زعموا أنها ترفيهية فما هي إلا مشاريع تغريبية بخطوات مدروسة تدريجية وضوابط تغريبية لا ضوابط شرعية. ألبسوها أثوابا جذابة ومغرية وغلفوها بمعاني التغيير والتجديد للأفضل. ترفيه ليس لهم عندهم بدائل غير المجون والغناء والرقص والاختلاط. ما هو إلا عار وخزي ونذير شؤم على البلاد. Kita tahu mereka di sana tidak boleh ditegur dan perlahan-lahan kembali melakukan apa yang dilakukan pada zaman jahiliyah. Kerana hari silih berganti hari, semakin banyak perkara-perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam telah pun dilakukan, dan serangan pemikiran juga gaya hidup perlahan-lahan diubah oleh pemerintah mereka hari ini. Jadinya mereka yang ada kepentingan hanya diam dan angguk-angguk geleng-geleng sahaja. Sahabat, semua sejarah telah pun mencatatkan kebanyakan mereka yang tegas dan berani dalam mempertahankan kebenaran akhirnya akan dikhianati oleh orang-orang yang terdekat dengan mereka. Mereka yang tegas dan berani dengan prinsip Islam pasti akan dimusuhi oleh musuh-musuh Islam. Kalau kita baik dan mengikuti segala apa yang musuh mahukan, maka kita akan diampu dan diberikan kemewahan yang sementara. Sedangkan di sebalik itu, tindakan mereka membuat umat Islam yang lain menderita dalam penjajahan. Sebagaimana yang kita tengok hari ini, mana pemimpin ataupun raja Arab yang berani? Tidak ada. Yang ada pun hanyalah kelompok kecil seperti di Yaman yang berani dan mencuba untuk membantu apa yang mereka mampu. Adapun negara-negara Arab kaya, maju dan sebagainya hanyalah melihat. Sehingga kan di dua tanah suci umat Islam tidak dibenarkan untuk membicarakan mengenai mereka-mereka yang berada di bumi Anbiya itu, mereka yang berada di Syam. Yang diutamakan oleh Raja Arab juga pemimpin Islam hari ini ialah pembangunan, kemajuan, kemodenan, kemewahan dunia, duit, fulus, wang dan sebagainya. Sehingga kan hal-hal besar yang melibatkan kemanusiaan juga saudara Islam sebangsa sendiri hanya dipandang sebelah mata. Sebagai orang Islam kita agak sedih, tapi kita kena terima hakikat disebabkan perkara ini telah pun diberitahu oleh baginda Nabi SAW. Antara tanda kiamat ialah jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, miskin papa, serta pengembala kambing dah berlomba-lomba untuk membina bangunan megah yang menjulang tinggi. Hari ini kita boleh lihat bangunan paling tinggi ialah di negara Arab, Najd, dan negara Arab lain pun sekarang berlomba-lomba untuk membina bangunan megah mereka. Seperti kota Niam, di dalamnya ada The Line dan sebagainya. Dan antara tanda kiamat juga dalam hadis Nabi ialah umat Islam dikerumuni ataupun dibelasa oleh musuh-musuh Islam seperti sekumpulan serigala membaham kambing. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, akan datang zaman di mana seluruh manusia mengerumuni kamu sebagaimana mengerumuni makanan kebekasnya. Maka seorang sahabat berkata, adakah disebabkan jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasulullah? Maka jawab baginda, bahkan jumlah kamu pada hari itu begitu ramai, tetapi kamu hanyalah seperti buih air banjir. Dan Allah akan cabut daripada sanubari musuh kamu perasaan gerun terhadap kehebatan kamu, dan Allah akan mencampakkan penyakit wahan ke dalam hati kamu. Maka seorang sahabat lagi berkata, wahai Rasulullah, apakah penyakit wahan itu? Lalu sabda Rasulullah SAW, iaitu cintakan dunia dan takutkan mati. Sahabat semua, hadis Nabi SAW ini kita tengah saksikan sendiri depan mata kepala kita. Umat Islam dikerumuni, dibelasa daripada pelbagai arah dengan jumlah kita yang banyak ini, dan dengan negara umat Islam yang kaya raya, melimpah ruah nikmat yang Allah bagi. Tetapi bila melibatkan hal umat Islam yang lain, semuanya hanya mampu melihat
bahkan ada yang tidak hirau langsung. Inilah zamannya yang kita berada di dalamnya. Musuh ada keberanian untuk membuat apa sesuka hati mereka, di saat kita pula seperti pengecut yang pentingkan diri. Ini belum lagi kedatangan Dajjal yang ada syurga dan nerakanya sendiri. Mari sama-sama kita berdoa semoga Allah menjadikan kita tergolong daripada mereka yang diberikan hidayah dan berjuang membela saudara Islam kita. Semoga juga Allah memberikan kita pengakhiran yang baik dalam hidup. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.